Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya mewakili Jabatan Haiwan Pelajar mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru Politeknik Nilai bagi sesi kali ini. Jadi saya Muhammad Syazwan bin Zulkifli, Pegawai Haiwan Pelajar, Ketua di Unit Kebajikan dan Disiplin, akan berkongsi dengan anda semua berkenaan gaya kehidupan kampus di bawah penguatkuasaan Akta 174. Baik, kita tengok kepada peraturan dan undang-undang politeknik, iaitu Undang-Undang Malaysia Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 yang dikenali sebagai Akta 174. Maknanya akta ini telah pun lama berada di negara kita ini dan bukanlah satu perkara baru, yang mana politeknik menggunakan pakai akta ini sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan tata tertib dalam institusi pelajaran mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengannya. Baik. Seterusnya, Akta 174 ini anda semua boleh rujuk kepada laman web Politeknik Nilai dan memuat turun akta ini berserta dengan buku panduan dan peraturan am Politeknik Nilai, yang mana kalau pelajar-pelajar semua tengok dalam laman web ada bahagian muat turun, dan di bahagian Jabatan Haiwan Pelajar ada Akta 174, buku bantuan dan peraturan garis panduan peraturan dan sebagainya. Itu sebagai rujukan dan boleh dirujuk dari semasa ke semasa. Baik, kita teruskan dengan penguatkuasaan. Baik, bila kita katakan peraturan, adanya buku saman. Yang mana kalau lihat sini, ini adalah buku saman yang dikeluarkan oleh pihak Politeknik Nilai. Ada dua jenis saman yang kita akan bincangkan selepas daripada ini. Baik, pelajar-pelajar semua kena ingat bahawa setiap tindakan disiplin yang dikenakan kepada semua pelajar akan direkodkan. Itu sebagai contoh, ada yang kita rekodkan dan menjadi sebahagian daripada rekod peribadi pelajar ini sendiri. Jadi, jika lepas daripada ini ada pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan, maka dia akan menjadi pertimbangan kepada institusi ataupun kepada penawaran kemudahan. Sebagai contoh, nak menawarkan asrama dan sebagainya, so ia akan menjadi sama ada demerit ataupun kita kata pertimbangan dalam memberi kelulusan dan menawarkan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar di masa akan datang. Jadi jangan langgar disiplin. Baik, ini hukuman tata tertib terus, iaitu kalau dalam ikut akta ni kaedah 6, tidak mematuhi peraturan pakaian dan penampilan diri. Yang kita akan tengok nanti poster dia. Kaedah 21, menjejaskan kebersihan mana-mana kawasan politeknik. So jangan buang sampah merata-rata ataupun membuat kita kata sampah dan sebagainya. Kaedah 22, membuat apa-apa bunyi ataupun bising. Jangan melalak seorang-seorang. Okey. Kaedah 23, tinggal atau tidur di mana-mana bahagian politeknik selain daripada tempat yang disediakan ataupun di asrama. Maknanya kalau kita dah ada bilik, kita duduk dan tidur di bilik tersebut. Jangan tidur bilik kawan. Sebab ia melanggar kaedah 23 tersebut. Secara jelas disebutkan di dalam Akta 174 ni. Kaedah 25, tidak memakai dan mempamerkan kad pelajar. So, kad pelajar ni merupakan dokumen penting yang menunjukkan anda sebagai pelajar politeknik. Gagal untuk menunjukkan dan memakai kad pelajar ni, sama ada kamu simpan dalam poket ataupun kamu tertinggal, letak dalam beg dan sebagainya, mana-mana pelajar yang melanggar peraturan ini sebenarnya boleh dikenakan amaran dan juga denda sebanyak RM50. Jadi sebab itulah dia. Baik, kita teruskan. Kita melihat apa hukuman lain tata tertib terus ini. Maksudnya, apa maksud tata tertib terus? Maksudnya, bila mana melakukan kesalahan ni, maka terus boleh didenda. Sebagaimana yang disebutkan. Okey, kaedah 36, tidak mendaftar kenderaan bermotor. Maksudnya, pelajar-pelajar sekarang perlu mendaftar kenderaan, sebagai contoh motor yang mana boleh diparkir di tempat yang telah ditetapkan. Adapun kereta tak boleh parkir di dalam kampus.
Kaedah 37, memandu melebihi had laju yang dibenarkan di dalam kampus. Ini kalau memandu di laluan yang tidak dibenarkan, meletak kenderaan secara menghalang, tidak meletak kenderaan di ruang yang sedekat, membonceng melebihi kapasiti, tidak mematuhi arahan dan tanda lintas, gagal mengumpulkan lesen memandu dan menghalang lalu lintas, maka boleh dikenakan terus RM100 denda. Baik, bagaimana dengan merokok? Perlu diingat bahawa politeknik nilai merupakan premis kerajaan dan juga merupakan IPTA yang merupakan premis bebas daripada merokok dan tidak dibenarkan untuk merokok, dan denda untuk merokok adalah RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. So kena ingat tu, tak kena 50, tak kena 100, tapi kena RM10,000. Baik. No smoking. Vaping boleh tak? Vaping pun tak boleh. Siapa yang merokok sini? Ada? Siapa yang vaping? Siapa nak merokok, boleh memohon di High Awal Pelajar. Memohon di High Awal Pelajar. So kita boleh teruskan berikan permohonan berserta dengan surat saman dan juga denda yang berkaitan. Kad pelajar. Baik, kad pelajar adalah dokumen rasmi pelajar politeknik nilai, mestilah dipakai sentiasa semasa berada di dalam kampus. Sebab ini menentukan dan membezakan anda adalah staf ataupun pelajar ataupun mungkin pekerja am. Mungkin kamu tukang sapu kalau kamu tak memakai kad pelajar ini. Kad pelajar mestilah dipakai pada baju, jaket, blazer pada paras dada pada waktu perkuliahan dan urusan rasmi yang ditetapkan oleh institusi apabila masuk dan keluar politeknik. Jadi bila masuk ke pejabat kerajaan, so kena pakai kad pelajar ni. Kad pelajar tidak boleh diconteng, ditukar butiran, gambar ataupun diubah surat. Baik. Ini kad pelajar, contoh kad pelajar. Politeknik lain mungkin lepas ni ada design baru yang mungkin lebih cantik dan sebagainya. Tapi kenapa nombor 2 ni? Ini bila mana kamu hilang kad, maka bila mana kita buat kad yang kedua, maksudnya kamu hilang kad tersebut. Sebab itu kita letak nombor 2. Baik, bila hilang kad, kamu kena buat bayaran untuk penggantian kad. Duit lagi. So simpan duit tersebut. Sayang. Baik, pelajar dilarang menyalahgunakan kad pelajar. Pelajar tidak dibenarkan memakai kad pelajar lain. Ganti pula dengan kad pelajar lain pula. Kad pelajar yang hilang, rosak, tamat tembak perlu memohon yang baru daripada pegawai High Awal Pelajar. Rupa diri. Pelajar hendaklah sentiasa berpakaian kemas, bersih dan sopan. Pelajar Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat mengikut syariat Islam. Yang wajibkan siapa ni? Bukan SCP yang wajibkan, tapi Allah yang memang telah mewajibkan. Syariat Islam dah menetapkan sebagai itu. Pelajar tidak dibenarkan memakai pakaian yang berbentuk provokatif atau menunjukkan sebarang sokongan, bangkangan atau simpati kepada mana-mana parti politik. Parti politik kita letak kat luar. Maknanya nak berpolitik, politik kat luar. Berimej lucah serta melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh politeknik. Pemakaian pelajar lelaki tidak boleh menyerupai pelajar perempuan. Jadi S kat sini ya. Dan pelajar perempuan tidak boleh menyerupai pelajar lelaki. Jangan tunjuk kejantanan kat pelajar perempuan. Seluar jeans atau menyerupai seluar jeans adalah tidak dibenarkan sama sekali semasa menghadiri kuliah, berurusan secara rasmi atau semasa menghadiri sebarang aktiviti rasmi sama ada di luar ataupun di dalam politeknik. Baju t-shirt tidak berkolor tidak dibenarkan sama sekali dipakai semasa menghadiri kuliah. T-shirt tidak berkolor tidak dibenarkan sama sekali dipakai semasa kuliah atau urusan rasmi atau semasa menghadiri aktiviti luar ataupun di luar maupun di dalam politeknik, kecuali kalau memang program tu program lari, dia bagi t-shirt yang tak ada collar, tu boleh pakai. Okey. Peraturan pemakaian uniform, baju bengkel atau makmal, chef, coat, blazer adalah takluk kepada jabatan masing-masing. Sebab tu jabatan masing-masing ni dia ada pakaian mereka sendiri. Sebagai contoh, kalau JP mungkin ada baju korporat dia. Okey, JKM ada baju bengkel dia. Okey. Kemudian JAB ada lab dia. Baju lab coat dia. Jadi kena pakai pada waktu yang telah ditetapkan. Pelajar tidak dibenarkan mewarna dan berkukuh panjang. Okey.
dan tidak dibenarkan bertatu dan melukis dan mencorak inai di mana-mana bahagian anggota. Maksudnya tatu, inai tak boleh, bertatu tak boleh, melukis tatu tu tak boleh, melukis inai. Maknanya habis satu. Setakat untuk bersama dengan kenduri kahwin ke dan sebagainya tu tak ada masalah. Maksudnya jangan sampai ke lengan. Berinai tu jangan sampai ke lengan. Okey, boleh faham? Jangan berlebih-lebihan. Baju kemeja berlengan pendek atau panjang. Pakaian rupa diri ke kuliah, bengkel, makmal dan urusan rasmi. Okey, ni lelaki pula. Baju T berkolor yang tidak mempunyai tulisan dan gambar yang membawa pengertian liar, lucah dan sebagainya. Maknanya dia tidak benarkan. So, kalau nak pakai baju T, maknanya tie in dan maksudnya dan plain. Mana tidak ada corak yang melampau. Baju hendaklah sentiasa dimasukkan, tuck in. Jangan serabai macam tu. Dah lah tak gosok kan. Basuh Allahu'alam kan. Jadi kena tuck in. Pemakaian baju kebangsaan hendaklah lengkap, bersamping, berkasut dan berseluar hitam, bersongkok hitam. Ini kadang-kadang pakai baju Melayu sahaja. Seluar tak ada. Seluar tak pakai. Bukan seluar tak pakai, maksudnya seluar tu seluar hitam. So kalau nak pakai lengkap. Berseluar slack. Berkasut dan berstoking. Pakai kasut, kena pakai stoking. Jangan tak pakai stoking. Selipar, trompa, capal dan seumpamanya tidak dibenarkan. Daripada jauh punya ketak kan. Bukannya keluar bilik air. Tidak dibenarkan memakai seluar berpoket belakang dan jenis jeans yang bertampal. Maksudnya kita nampak dekat belakang tu sebab kena tie kan. Jadi kita nampak dekat luar tu kena pakai jeans dan sebagainya. Kecuali pada waktu bengkel. Kadang baju bengkel ataupun seluar bengkel ni ada jenis yang bertampal tu. Jadi itu dibenarkan. Kena ingat waktu bengkel saja. Bukannya pada waktu sepanjang masa. Dilarang berseluar ketat. Lelaki pun jangan pakai seluar ketat. Terbonjol sana, terbonjol sini. Pelajar dilarang memakai tali pinggang bersih kepala besar dan berkepala tidak sopan. Gambar macam-macam. Nanti kita tengok contohnya, gambar dia. Okay? Ni contoh pakaian pelajar lelaki yang dibenarkan. Okay, nak pakai baju lengkap. Okay, nak pakai kemeja lengan panjang bertali. Okay. Nak pakai baju batik lengkap. Pakai baju korporat, pakai t-shirt, maknanya tie in. Ni baju bengkel ni sebab tu dia tak tie in. Kemudian kalau nak pakai baju kemeja lengan pendek pun boleh. Bertali leher. Nampak kemas. Boleh nampak macam pelajar poli. Pelajar politeknik. So tengok rambut macam mana. Di tepi maknanya tidak melebihi telinga dan belakang tidak melebihi collar. Rambut hendaklah sentiasa pendek dan kemas. Okey. Kalau nak panjang boleh, panjang hari Sabtu Ahad boleh. Tapi hari Isnin waktu kuliah kena kemas, pendek. Hari waktu cuti panjang macam mana terpulang. Tapi waktu kuliah kena berambut pendek dan sebagainya. Maknanya di hadapan pensyarah kena rambut pendek dan kemas. Waktu lain nak panjang tak ada masalah. Kalau boleh lah. Paras belakang tidak melebihi paras collar, paras tepi tidak melebihi paras atas telinga dan paras depan tidak melebihi paras dahi. So rambut berfashion, berwarna tidak dibenarkan. Afro, pang, berekor, gaya pacak, khazan dan sebagainya. Luar politeknik boleh. Nak pakai macam mana rambut fashion tu, masuk je politeknik. Kena fashion tu adalah fashion kemas dan juga pendek. Fashion rambut yang dilarang. Ni fashion rambut tak mandi ni sebenarnya. Ni pun sama. Waktu PKP tak apalah. Kan? Kita boleh faham lah. Tapi sekarang ni pun dah boleh ada kedai gunting yang buka dan sebagainya. Rambut macam ni. Kan? Tercacak-cacak ni. So pastikan. Ni melebihi telinga dan sebagainya. Fashion rambut undercut. Tepi licin kan. Atas banyak rebat rambut. So bagi kemas. Pastikan dalam keadaan yang kemas. Fashion rambut berfashion sangat ni. So dah kerja, so tak berfashion lah. Masa belajar ni kita buatlah cara kita belajar. Fokus kepada pembelajaran.
Ni bentuk buckle ni. Tengok buckle besar ni. Nak kata hidup lagi kan. Ni buckle ni besar, lebih besar daripada tadi pinggang. Jadi kena pastikan di dalam bentuk yang bersesuaian dengan imej kita sebagai seorang pelajar politeknik. Baik, rupa diri pelajar perempuan. Okey, pakaian ke kelas, bengkel, makmal dan urusan rasmi. Urusan rasmi bila berurusan di pejabat, sebagai contoh di HEP, di pentadbiran, pejabat, bilik pesyarah dan sebagainya. Pakaian yang tidak menjolok mata, kena pastikan. Pakaian menjolok mata seperti pakaian ketat, jarang, berbelah, nipis dan mendedahkan mana-mana bahagian adalah tidak dibenarkan. So jangan menggunakan kita kata apa, lace je, pakai lace je. Ni kamu memudaratkan para pesyarah. So tak boleh. Pelajar tidak dibenarkan memakai skirt yang lebih pendek daripada paras buku lali. So kena pakai macam contoh blouse. So kena pastikan dia bawah daripada buku lali. Baju yang mempunyai tulisan atau gambar yang membawa pengertian liar, negatif, lucah dan melambangkan mana-mana parti politik tidak dibenarkan. Berseluar ketat dan menampakkan bentuk tubuh kaki yang tidak dibenarkan. Ni saya kena bagi peringatan juga. Kadang-kadang biasa ni, kadang orang sukan juga ni. Yang bersukan, atlet dan sebagainya, kadang tu pakai tu memang fit sangat. So itu adalah seluar ketat. Macam mana kita definisikan ketat? Nampak bentuk tubuh kaki tersebut dan juga senang cerita kalau ada poket. Kita masukkan handset dalam poket tu. Kita nampak handset tersebut. Maksudnya seluar tu adalah seluar yang ketat. So pastikan seluar dalam keadaan yang longgar. Selipar, terompah dan berkasut tumit tinggi adalah tidak dibenarkan. So yang tumit tinggi ni kemudian lah. Ni kita tengok ni. Tengok pakaian yang dibenarkan. Okey, berpakaian baju kurung, okey, bagus. So non-muslim kalau nak pakai tak pakai tudung pun okey, tak ada masalah. Non-muslim yang muslim wajib menutup aurat. So kalau pakai t-shirt yang longgar, so tak nampak sangat bentuk tubuh. Kemudian kalau pakaian bengkel, ini pakai kasut yang bertutup kasut dia. Maknanya bila kasut bertutup ni kita tak nampak jari jemari tu tak nampak. Jari-jari buah tu tak ada. So nampak semua kasut ni kasut yang bertutup. Okey, dan maknanya belakang ni pun ada. So bukannya macam kasut sandal dan sebagainya. So kalau nak pakai pakaian tradisi pun boleh. Kalau nak pakai yang tak bolehnya, kalau sehari nampak pusat. So itu tak boleh. So pakai pakaian yang tidak menjolok mata dan pakaian yang bersesuaian bila mana kita nak pergi ke kuliah dan urusan rasmi sementara kita berada di dalam kampus. Baik. Ini penting. Kesalahan-kesalahan yang boleh mengakibatkan penggantungan pembuangan pelajar daripada politeknik. Ini penting. Maksudnya tindakan-tindakan yang boleh dikenakan tata tertib. Tindakan tata tertib yang mana kita akan melalui proses yang disebutkan sebagai pembicaraan. So mencemarkan nama baik politeknik, kaki tangan pelajar sama ada di dalam di luar kampus dengan kata-kata ataupun tulisan. Saya nak tambah lagi ni, di dalam social media terutamanya. Duk sebut lah macam-macam lah kan. Politeknik ni ingat apa? Ingat kami ni kucing ke? Ataupun kita kata ni tak faham ke? Ataupun duk tag nama menteri lah, nama apalah. So ini adalah tindakan yang boleh mencemarkan nama baik politeknik. So ada pelajar kita dah dikenakan tindakan disebabkan kerana apa? Kerana bila tak berpuas hati, sebut letak dalam Twitter, letak dalam Facebook, letak dalam Instagram, tak berpuas hati bila mana berlakunya ataupun kita bila mana politeknik membuat keputusan. Sebagai contoh, bila kita adakan membuat perubahan pada takwim dan sebagainya disebabkan kerana arahan dan juga keperluan semasa bila mana kita berhadapan dengan COVID dan sebagainya. So nyatakan tak puas hati, letak dalam Twitter, dalam media sosial. So perkara ini boleh menyebabkan pelajar tersebut dikenakan tindakan yang keras lah sebenarnya. Ada di dalam akta tersebut. Okay? Apa lagi? Mengganggu dan menghalang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini satu lagi. Bila mana dalam online ni kita ganggu pula.
Kita buka kamera, buat perkara-perkara yang boleh mengganggu pengajaran dan pembelajaran. So, benda ni boleh dikenakan tindakan. So, buat perkara-perkara yang tidak bermoral ataupun maknanya perkara yang maknanya menghalang lah aktiviti pengajaran dan pembelajaran tu. Jadi, so perkara tersebut boleh dikenakan tindakan. Merosak dan mencacatkan vandalism. Harta politeknik, terlibat dengan perjudian, pertaruhan, loteri, meminum dan mengedar, menyimpan dan menyolok dan membuat minuman keras, bahan kimia yang memabukkan, menonton dan memiliki, mendengar, menampak, mengedar dan menyolok dan terlibat dengan pertunjukan bahan lucah. Ni, kena ingat. So, jika ada simpan video ke dan sebagainya, so perkara-perkara ni boleh dikenakan tindakan. Minuman keras. So, jangan nak celebrate birthday, jangan buat benda-benda ni. So, ada pelajar telah pun dikenakan tindakan, dia buang daripada asrama sebab kena apa? Kena bawa minuman keras ke dalam asrama. Memberi dan menyebarkan maklumat palsu. Okey, pastikan benar baru edar, baru sebar. Memalsukan tanda tangan dan cop rasmi politeknik dan pihak yang terlibat dengan politeknik. Ni kena ingat yang ni. Sebab kadang-kadang kita ni tipu MC sebagai contoh, dan sebagainya, pihak-pihak yang terlibat ni. So, ini merupakan kita memalsukan dokumen dan sebagainya. Baik, berkelakuan sumbang atau tidak sopan seperti bercumbuan, berkhaluat dan membuat sebarang perilaku lucah di dalam ataupun di luar kampus. So, kalau dalam kampus pun ada akta, di luar kampus pun ada enactment syariah. Kita akan tengok nanti dia punya hukuman apa. Terlibat dalam najis dada. Okey. Ini kita sangat-sangat tegas. Maknanya jika pelajar terlibat dengan dada, maka dia akan dikenakan hukuman. Sama ada dikenakan hukuman di dalam kampus, di bawah pembicaraan dan sebagainya, secara tertib, ataupun jika diserahkan kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, ada operasi bersama dengan AADK, maka dipersilakanlah diuruskan oleh AADK. So, kalau tak bermalam di lock up, bermalamlah pelajar ini di lock up. Sebab apa? Dia tertakluk di bawah undang-undang negara. Kalau di luar kampus, kata ditangkap berkhaluat di luar kampus, maka akan diuruskanlah oleh Jabatan Agama atau Majlis Agama, penguat kuasa Majlis Agama masing-masing. So, selagi mana diuruskan oleh pihak berkuasa di luar, maka pihak berkuasa lah yang akan menguruskan. Bergaduh di luar, tak nak ni repeat kat dalam kampus, buat kat luar, kena tahan di luar, maka pelajar akan diuruskan oleh pihak berkuasa di luar. Jadi menimbul, itu satu, menimbul dan menghasut isu pergauman, integrasi nasional. So, jangan menimbulkan perkara dan menyentuh sensitiviti antara kaum yang menyebabkan ketidakharmonian di kalangan para pelajar. So, kena ingat yang ni. So, perkara-perkara ini boleh dikenakan tata cara, tata tertib. Hukuman tertib seorang pelajar yang didapati bersalah atas suatu kesalahan tertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman yang berikut, atau mana-mana dua atau lebih daripada hukuman itu disatukan sekali untuk tempoh yang telah ditetapkan. So, apa jenis-jenis hukumannya? So, kita tengok kat sini. Yang pertama, amaran. Kena ingat juga, sebab dia boleh digabungkan antara satu dengan yang lain, hukuman tersebut. So, hukuman-hukuman yang tadi, maksudnya boleh dikenakan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan 2 slide sebelum ni, boleh dikenakan hukuman tertib. Yang pertama, amaran. Denda tidak lebih daripada RM500. Tadi kena RM50, kemudian RM100. Untuk yang tu terus. Maksudnya kalau disaman boleh RM50 ataupun RM100. Yang ketiga, pergantungan daripada mana-mana daripada atau kesemua kemudahan institusi selama mana tempoh yang ditentukan. So, bila bicara dikenakan confirm salah, so boleh, sebagai contoh, dibuang daripada asrama sebagai contoh. Tidak boleh menggunakan kemudahan pusat sumber sebagai contoh. Tidak boleh menggunakan internet sebagai contoh. So, tu boleh dikenakan hukuman tersebut. Pergantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, digantung semester.
Satu semester. Semester depan tak boleh belajar. Kan? Masuk semester yang akan datang. Okey. Penghalangan daripada memiliki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan UC ni sebagai contoh, ini hukuman sebahagian daripada hukuman peperiksaan. Contoh, jika didapati meniru, boleh dikenakan hukuman tidak boleh mengikuti peperiksaan seterusnya. Jadi sebagai contoh ni, ini contoh. Okey. Penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh ini maknanya disingkirkan daripada bahagian-bahagian institusi selama beberapa tempoh ditentukan ataupun pembuangan daripada institusi oleh pihak kuasa tertib. Maksudnya dibuang, boleh dibuang, sama ada digantung daripada asrama, digantung pengajian ataupun dibuang daripada institusi. Yang ini kita tak nak kalangan tak nak berlaku lah. Baik, ini borang salah laku, borang aduan salah laku dan disiplin pelajar. Maknanya pelajar juga boleh membuat aduan berkenaan dengan salah laku dan kita akan membuat siasatan. So jangan risau sebab kita akan merahsiakan pengadu tersebut. Okey. Dan kita akan maknanya membuat siasatan daripada aduan yang telah disampaikan. Ni bantu abang Aida adalah pelajar ya. So janganlah kamu jadi tokan pula dekat sini. So sebagai contoh, kamu supply kan, tak kisah kamu supply jadi supplier pula. Ada downline pula lagi. So kamu punya downline, upline, stokis semua akan dikenakan tindakan. So kalau tengok kat sini yang mengambil tindakan adalah pihak polis, maka akan diserahkan oleh pihak polis. Ada pelajar kita sebelum ni yang bermalam di lock up. Kita tak tahu, kita pihak kita tak tahu, dan hasil maklumat menyatakan bahawa pelajar ni tak terlibat menjadi pengedar tetapi duduk di dalam rumah yang ada pengedar. Kena ingat, bila berkawan pun kena ingat, dan bila ada housemate yang mencurigakan dan melaksanakan, dan biasanya kamu tahu sebenarnya mereka ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti ni, maka ambil tindakan untuk angkat kaki. Maknanya pastikan kamu menjarakkan diri kamu daripada aktiviti-aktiviti yang boleh memberi kesan kepada kamu. Pelajar ni bermalam, saya ingat seminggu bermalam di lock up. Sebab apa? Kebetulannya raya pula, raya Cina kebetulannya. Jadi kena ingat bila mana itu berlaku, berayalah kamu di lock up kan. Dan kita punya hanya tahu selepas daripada dia dibebaskan kemudiannya selepas daripada raya. So itu Baik, pelajar mewah jual ganja. Tengok kawan-kawan mana yang mewah sangat tu, tengok mungkin jual ganja. Tapi bukan sebab ni kita pastikan bahawa kita tak terlibat dengan benda-benda yang sebegini. 3 pelajar IPTA ditahan memiliki 1.2 ganja. Satu gini, ini kalau di bawah 39B ni, akta dadah berbahaya ni boleh dikenakan hukuman gantung mandatory So kena ingat So bukannya hukuman yang dikenakan tu daripada ni kesalahan jenayah syariah dan juga sivil. Enactment 4 tahun 1992, Enactment Jenayah Syariah Negeri 9 1992. Ni kalau berada di dalam sekitar, kawasan sekitar ni, kamu buat outing dan sebagainya, kena ingat ni, mana-mana Seksyen 67 perbuatan tidak sopan, mana-mana orang yang melakukan perbuatan atau berkelakuan tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan satu kesalahan, hendaklah dan apabila disabitkan kesalahan dikenakan hukuman denda tidak melebihi 500 ataupun penjara maksudnya boleh dikenakan hukuman penjara atau tidak melebihi 6 bulan keduanya. Jadi jangan kata kena tahan, kami tak buat apa-apa pun, Kalau ditakdirkan sebagai perbuatan atau perkelakuan tidak sopan, maka anda boleh dikenakan tindakan sebegini. Seksyen nombor 1, percubaan persetubuhan haram. Nampak bukan bersetubuhan, percubaan tu. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan percubaan persetubuhan haram adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bila kata atau ni makna boleh digabungkan. Nak kena RM3,000 ke nak kena 2 tahun atau nak kena dua-dua sekali. Okey, ni sebagai contoh ni, tengok contoh dia. Okey,
seorang lelaki yang didapati bersekediaman atau bersekedudukan, bukan lelaki je, perempuan bersama, dengan berkurung atau bersembunyi yang mendatangkan syak bahawa mereka melakukan maksiat di mana-mana tempat dengan seorang perempuan atau ramai, ada orang yang kedua, tiga, empat ni yang bukan mahram. Ni maknanya bukan mahram. Ada seorang dia duk couple berdua, duk berdua, maknanya duk berkharat berdua, seorang jaga lain. Maknanya dia tak kira. Selain daripada isterinya adalah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen ni. Maksudnya kena 3,000 ataupun penjara. Minuman yang memabukkan. Ni kalau Muslim, dah di bawah 174, tak kira Muslim tak Muslim, you boleh dikenakan tindakan. Tapi kalau you Muslim, boleh dikenakan satu lagi di bawah seksyen 78, mana-mana yang minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan adalah melakukan satu kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM3,000 atau penjara dalam tempoh tidak lebih daripada 2 tahun. So kena 3,000. Minum tak berapa kan, tapi kena 3,000 dan 2 tahun. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Yang baligh, lelaki yang baligh dan yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam karyahannya. Maksudnya dalam karya kita ni besar Islam lah. Selama 3 kali berturut-turut dengan ketiadaan uzur syar'i, dengan sebab-sebab tidak munasabah dan melakukan satu kesalahan, dan hendak disabit denda tidak lebih daripada RM1,000. Dan penjara tidak melebihi 6 bulan. So, kita dah ada tempat sembahyang Jumaat ni, kena mari turun sembahyang Jumaat. Ini yang paling penting. Dalam banyak-banyak ni yang paling penting, iaitu kesalahan jenayah ataupun sivil ataupun syariah apabila sesuatu mahkamah pada hari pembicaraan pelajar berkenaan yang membuat keputusan bahawa pelajar yang dituntut itu didapati bersalah atau mengaku bersalah, maka dengan sendirinya pelajar itu adalah terhenti dari pengajiannya di Politeknik. Pihak Politeknik akan mengeluarkan sejaya berhenti pengajian. Jadi maknanya bila didapati bersalah, maka secara automatik maka akan terhentilah pengajian dia daripada Politeknik. So ini sangat-sangat penting. Adakah kita bergembira? Adakah anda gembira membuatkan ibu bapa anda bersedih? Hantar ke Politeknik, minta dan memohon di Politeknik dan sebagainya, tapi akhirnya kita mengecewakan mereka dan kemudian kita tidak sepatutnya memberikan regret dengan cemerlang dan sebagainya, menghadiahkan mereka diploma untuk mengembirakan hati mereka, tapi kita akhirnya gagal dan kecundang ataupun terciduk kemudiannya disebabkan kerana masalah disiplin. So adakah kita anak yang baik bila mana kita melakukan perkara sedemikian? Saya rasa cukup setakat itu dulu. Yang pentingnya saya nasihatkan anda semua supaya terus menjadi pelajar yang cemerlang di dalam Politeknik ini. Elakkan daripada mengikuti ataupun terlibat ataupun terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah di kemudian hari. So saya doakan kamu semua berjaya dan gembira berada di Politeknik ini. So all the best to you. Kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.